Hai. Sekejap, saya nak share live saya ni. Okay. Okay, Assalamualaikum, apa khabar? Maaf, saya lambat sikit hari ni. Saya baru je keluar office. Ada kerja lebih sikit ke office hari ni. Okay, live saya hari ni, saya cek saya punya crown. Crown saya hilang pula. Tu gimana crown saya? Okay, tak apalah. Tak ada benda yang kekal dalam hidup ni. Maksudlah crown saya dalam live ni. Okay, apa khabar? Saya Onira, saya adalah co-founder dan business owner kepada Onisha Enterprise. Okay, kepakaran kami adalah fokus membantu mereka yang selalu kesempitan masa hingga tak ada masa untuk masuk ke rumah. Kami nak menyelamatkan mereka, khususnya kepada para ibu-ibu, okay, kepada para ibu, para isteri, mereka wanita yang selalu rasa maruah dia tercalar bila rasa bersalah dan tak mampu untuk menyediakan makanan kepada pasangan anak-anak di rumah. Okay, kami menyediakan makanan frozen, pop cheese, yang ringkas, pada sedap dan premium. Okay, Alhamdulillah. So hari ni Alhamdulillah saya buat live lagi pada pukul 6 seperti biasa. InsyaAllah saya nak share lagi topik menarik pada hari ni, yang mana frozen food. Sekali lagi saya nak tekankan, okay, frozen food ni banyak kebaikan. Saya baru je baca beberapa point tadi. Saya pun buat study juga lah, buat research sebelum saya buat live ni. Kan sebenarnya banyak lagi benda pasal makanan ni, especially frozen food, yang ramai tak tahu. Okay, dan ada macam-macam bahasa. Saya nampak tadi bahasa Indon ada, bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Okay, so first, sebelum saya mulakan, saya nak recap balik apa yang saya share semalam. Semalam saya share macam mana frozen food ni berjaya menyelamatkan menyelamatkan maruah banyak wanita kat luar sana. Okay, especially pada mereka yang berkejaya, mereka yang selalu tiada masa untuk masak kat rumah. Okay, mereka yang mungkin selalu busy, nak menyelamatkan maruah mereka. First, bila berhadapan dengan mertua, kan, of course lah, bila dah berumah tangga, kan, bila dah berumah tangga, bila expectation sebagai seorang menantu tu tinggi, kan, dia mestilah harap menantu tu reti masak, kan. Kalau sebelum kahwin tak reti masak, mesti mertua in-law expect lepas kahwin ni mestilah belajar masak. Kau tak nak aku nak makan apa, kau macam tu lah. Okay, so memang mencabar. Saya faham situasi, macam mana keadaan rumah tu kalau menantu dan mertua hidup bersama. Bukan cerita buruk lah, okay. Ada cabaran lah, ada cabaran yang biasanya kita dengar lah, kan. Kalau mentua dengan menantu ni duduk bersama, ada cabaran ni lah, okay. Especially bila berdua-dua berebut dapat kasih sayang anak dia. Ini bukan cerita pengalaman saya, bukan cerita pengalaman saya. Saya just share fact secara general, okay. Dan of course isteri, menantu mesti rasa stres, kan. Dah penat kerja, penat seharian. Sebab zaman sekarang ni bukannya zaman macam dahulu lagi, yang mana lelaki saja mencari nafkah, perempuan boleh duduk rumah jaga anak, kan. Dia kalau macam kat Jepun best. Okay, saya cerita sikit pengalaman saya kat Jepun. Kat Jepun biasanya orang lepas kahwin, wanita Jepun ni dia tak kerja biasanya lah. Memang lepas kahwin dia malu profile di rumah je. Dia akan spend masa kat rumah je lepas kahwin, tanpa sebarang komplain. Walaupun lelaki dia tu tak balik ke, overnight kat office ke, pergi minum dengan bos ke, pergi mana-mana ke. Itulah hebatnya lah wanita isteri Jepun ni, kan.
Walaupun stres lah juga kan. Sebab saya tengok live kerja pun tu pun dah cukup stres dengan workout, dengan dia punya sikap workaholic dia yang terlalu melampau, sampai tidur ke office. Sampai diorang pun boleh terima tidur time kerja tu menandakan dia tu kerja keras. Kalau kat Malaysia, tidur time kerja tu so balik rumah je kan, kau ambil je lah cuti kan. Kalau kat Jepun tu, sebab saya sendiri pernah alami saya pernah kerja kat syarikat Jepun sebelum ni. Memang bos saya tu berdengkur. Bos saya tu berdengkur dekat meja. Saya datang nak minta dia nyesign, nampak dia berdengkur dah. Nak marah macam mana kan, dia bos kan. Tapi macam tu lah kan. Biasanya wanita Jepun ni dia memang reti masak lah. Of course lah masak. Kira macam kita orang Malaysia ni, kita tak boleh kan. Seperti zaman sekarang ni, zaman moden ni, perempuan kena bekerja, perempuan kena berkejaya, perempuan pun nak bina career. Women's power tu kononnya kan. Tapi bila balik rumah, bila sebab kerja-kerja rumah, masih ada yang tak mampu nak tunaikan tanggungjawab sebagai isteri kan. Especially bila masak lah kan. Masak pun tak reti, potong bawang tak reti, potong sayur tak reti. So apakah penyelamat mereka? Of course lah frozen food. Yang frozen food lah sekarang ni ada macam-macam kat luar sana kan. Frozen food ada macam-macam kat luar sana. Pergilah supermarket kan. Kita jangan lagi berfikiran bila sebut frozen food, apa ayam, ikan, benda-benda yang raw kan. Sebenarnya banyak sekarang ni, sekarang ni banyak frozen food yang dah siap kan. Banyak frozen food yang dah siap, yang tunggu time nak masak je. Korang jangan panaskan je kan. Pergilah kat kios-kios Shell sekarang ni, ke Shell ke Petronas ke Petron ke, sangat menarik banyak frozen food yang dah half cook, tunggu korang panaskan je. Okay, so itulah penyelamatnya. Okay, so kalau rasa tak reti masak, bagi tahu kat mertua tu, reti masak lah, saya reti masak lah kan. Belilah apa-apa frozen food yang dah siap tu, just panaskan je. Dah hidang tu kan. Ni pun makanan apa? Bukannya masak Maggi, bukannya masak telur, betul tak? So macam mana lagi? Of course dia menyelamatkan maruah bila berhadapan dengan anak-anak. Okay, anak-anak pun jangan sampai anak tu bina image dalam diorang punya otak, mak aku ni tak reti masak lah kan. Jangan sampai anak bina image macam tu lah kan. Mak jarang sangat masak. So bila mak nak masak, jangan sampai diketawakan oleh anak, mak ni betul ke nak masak, serius ke nak masak kan. Kan kadang frozen food juga yang menyelamatkan kan. Kalau rasa malu sangat dengan frozen food tu, tapi kalau rasa perlukan frozen food tapi malu nak bagi tahu ni makanan frozen food kan, masaklah senyap-senyap kan. Masaklah, buka, tak orang tahu kata pinggan kan, dia punya packaging tu buanglah jauh-jauh, jangan kasi orang nampak kan. Itu point nombor 2. So of course bila macam tu pun, dia anak-anak pun happy kan. Especially sekarang frozen food ada macam-macam. Ada ayam perap, kambing perap kan, ada dimsum, okey, macam-macam lagi kan. Pergi je lah. Ada nasi berani frozen, nasi lemak frozen. Macam saya share semalam, masa saya dekat Singapura, saya suka pergi kat dia punya convenience store. Sebab saya dulu kerja field service so saya banyak travel, saya banyak kesana ke sini. So yang menyelamatkan saya convenience store ni lah kan. Sebab saya pun dah malas masak, dah balik rumah malas, saya pergi kat convenience store, saya belilah kan burger, nasi lemak, nasi berani. Menarik lah convenience store kat Singapura tu. Tapi tak semenarik Jepun lah. Jepun ni convenience store lagi dahsyat. Cuma dia punya cabarannya banyak benda tak halal lah. Tu je lah. Kalau rasanya banyak benda boleh makan kat convenience store Jepun tu, wesh, gemuk lah tu sana kan. Happy dah orang Malaysia mungkin duduk sana tak nak balik dah. Okay, tu point yang kedua. Point yang ketiga, menyelamatkan maruah di hadapan suami. Menyelamatkan suami. Okay, sebenarnya kan, bila isteri ni pandai masak, bila isteri ni rajin masak, walaupun frozen food, you dah berjaya add value dalam hidup suami you. Okay, suami you mungkin pun sama juga, dia tak adalah mengharap pada orang lain untuk masak kat rumah tu
kan. Mungkin tak adalah mengharapkan mungkin you pun kita rasa kenapa nak suruh orang lain masak aku tak kerti masak ke, aku kan bini kau. Apa mungkin ada impression macam tu kan. Bila dia dah compare dia sebut-sebut wife kawan-kawan dia masak macam ni, janganlah sampai terasa sebab sendiri tak kerti masak. Tu poin ketiga lah kan. So menyelamatkan maruah di hadapan dua, menyelamatkan maruah di hadapan anak-anak, menyelamatkan maruah di hadapan suami. Okay, so petang ni saya nak share saya nak share. Saya tak puas hati lah dengan saya punya filter ni. So saya nak tukar filter. Boleh tak? Okay dah. Nampak sikit kesungguhan saya nak share tips penting petang ni. Bila nampak sinar-sinar ni, tak jumpa lah saya punya crown tu kan. Tak ada lah, sedihnya. Okay kan, saya ingat saya nak kekal dengan crown tu setiap kali live, tapi hilang pula crown. Ya tu pula. Okay, maafkan saya. Okay, alright. So apa saya nak share pada petang ni adalah macam mana frozen food sebenarnya boleh menyelamatkan masa depan anak-anak. Okay, dengar macam kelakar tapi to be the truth, itulah benda saya nak share petang ni. Okay, point ni sekarang kita kena faham. Saya nak bagi korang faham kenapa frozen food ni penting. Okay, kenapa saya macam bersungguh-sungguh nak cerita yang pasal frozen food. Okay, awari. Okay, kenapa saya bersungguh-sungguh nak beritahu frozen food ni penting. Frozen food ni penting sebab dia menyelamatkan kita. Dan kita tiba-tiba lapar kat rumah, dan kita rasa tak tahu nak masak apa untuk keluarga kan. Kalau nak mengharapkan Grab, Panda boleh, tapi saya rasa not all the time lah kan. Selalu dia sangat pun boring. Kalau dah masa tu dah melebihi pukul 8, pukul 10 pun order kedai dah tutup. Nak order Foodpanda dengan Grab ni pun bergantung sama ada kedai tu buka lagi ke tak. Okay, kalau kedai tu tutup, maknanya tak dapat lah nak order. Okay, sekejap, ni apa ni? Ada pula kan, tukar-tukar live kan, tukar-tukar filter kan masa live. Okay, macam ni punya. Okay apa? Tap to freeze. Okay, Okay lah, dah agak-agak ni. Okay lah, ni lah. Okay, so maafkan saya cuba. Saya masih tak boleh accept crown saya tu hilang. Okay, so apa saya nak share pasal frozen food ni, kenapa dia boleh menyelamatkan masa depan anak-anak. Okay, first thing first, saya nak beritahu frozen food ni, kita kena buang persepsi frozen food ni tak sihat. Frozen food tak sihat. Sebenarnya frozen food ni sihat kan. Dan sebenarnya frozen food yang kita beli ni jauh lebih jauh lebih berkualiti compare dengan bahan-bahan bukan frozen food yang kita beli. Kenapa? Perasan tak perasan, especially bila kita beli frozen food kan, dia punya packaging tu dah penuh dengan ingredient kan, dah penuh dengan ingredient. Apakah material, apakah bahan, apakah berapa gram semua. So kita boleh nilai frozen food ni sihat ke tak sihat. Sebenarnya frozen ni banyak benda yang sihat kan, kalori berapa kan, faham tak? So kenapa bagus sangat? Apa maksudnya bagus tu masa depan anak? Sebab anak-anak ni dia perlukan tenaga untuk perform dalam aktiviti harian diorang. Tak kisahlah belajar ke, sukan ke, apa ke.
diorang perlukan makan. Kan, of course kita tak boleh suruh masak. Kalau diorang boleh masak tu power lah. Tapi sebagai parents, kita kena make sure anak kita ni cukup nutrisi, cukup tenaga untuk mulakan hari dia. Kan, saya masih ingat lagi orang papa saya, dia setiap hari dia buatkan saya dan abang-abang saya roti kahwin, roti pelantar tabur dengan gula dan Milo setiap hari sampai saya naik muak bertahun-tahun, daripada saya darjah 1 sampai saya darjah 6. Bertahun-tahun. Lepas tu pula kita naik bas kan. Bas pula datang pukul 6, 6.30 tu, maksudnya kita pukul 5.30 dah bangun. Pagi-pagi bapak saya dah buat roti kaya lah apalah. Masa tu memang rasa muak kan. Masa tu memang rasa boring kan, benda lah asyik makan benda sama je kan. Tapi sebenarnya bila saya dah makin besar ni, saya sedar betapa pentingnya makanan. Even sekarang ni saya ada anak pun, saya kalau boleh dia nak ada breakfast. Anak saya ni pula anak saya ni pula, dia bila ada mak ayah dia mengada sikit nak makan, susah tu nak makan. Tapi bila ada teacher dia, bila pergi school, senang makan. So saya rasa okey lah kan, kalau dia susah makan kat rumah, dia pergi school, dia makan. So saya rasa bagus lah kan. So kenapa bagusnya makanan? Sebab banyak faktor kenapa makan breakfast yang penting. So saya cakap pasal breakfast ni, okay? Cakap pasal breakfast. First, anak-anak takkan mengantuk dalam kelas. Anak-anak takkan mengantuk. So bila dia mengantuk, dia tak fokus, dia tak faham apa yang cikgu ajar. So dia akan jadi pasif. Okay, so bila kita bagi anak-anak kita ni makan kan, anak-anak kita ni akan lebih bertenaga untuk mulakan hari diorang, sama ada beribadat ke, pergi sekolah ke, nak bersukan ke pagi-pagi tu, dia perlukan tenaga. Tak perlu tenaga. So of course, kita as a parents, kita nak masak heavy pun kan, bukannya kita pun awal sangat bangun pagi, betul tak? Kita bukannya awal sangat bangun pagi. So kita nak sediakan makanan yang kata apa, tak nak terlalu ringan, tak nak terlalu berat. So for this thing, frozen food lah yang terbaik. Frozen food lah terbaik kan. Macam-macam frozen food. Sama ada kan, faham tak? Macam saya kata tadi, you boleh buat dia burger, nugget, hot dog, sausage kan, yang mana memang sangat-sangat kata apa, berguna lah kan, untuk bantu kan, menyediakan breakfast senang. Even macam saya jual popiah cheese ni pun, pop cheese Onisha ni kan, saya tahu popiah ni bagus sebab dia ringkas, padat, sedap, premium. Okay, saya bukan nak promote produk saya, semua saya nak bagi tahu memang sangat-sangat sedap, sangat-sangat cukup untuk menahan lapar. It's a food replacement. Okay, even sekarang ni pun saya tengah improvise saya punya produk ni, popiah ni, yang mana selama ni, sebelum ni kita jual gulung dan customer kena goreng sendiri. So saya tengah improvise, yang mana lepas ni customer tak perlu lagi perlu goreng kan. Kita akan buat dia, kita akan improvise produk ni yang mana customer perlu beli dan panaskan saja dan tak perlu goreng lagi. So tak ada lagi lah isu-isu yang mana pecah lah, goreng tak cantik lah, hangus lah kan. InsyaAllah tak ada. InsyaAllah kita cuba tambah baik lagi yang tu. Okay, so macam tu point saya pertama, kenapa dia penting masa depan anak. Sebab anak-anak ni perlukan tenaga kan, perlukan makanan kan. Of course semua orang perlukan makanan. Tapi kalau anak-anak ni kan, anak-anak ni, kita dalam satu negara yang bersistem, yang mana education memang sangat penting kan. Walaupun sekarang ni saya rasa education ni macam dah tak relevan kalau tanya saya lah kan, especially bila ramai yang menganggur, ramai grad tapi tak bekerja kan. Tapi itulah kan, kalau kita nak follow sistem education Malaysia ni, kita masih perlukan performance dalam education. So nak perform tu kita perlukan tenaga. Tu menyelamatkan masa depan anak-anak. Okay, tu satu. Tu kalau kita cakap pasal breakfast pula. Wish ada orang nikah lah. Oi, ada orang nikah belakang ni. Saya sebenarnya sekarang dah sampai ke area school anak saya ni. Saya just berhenti tepi sekejap, park sekejap, supaya saya boleh bagi sharing pada petang ni. Okay, so itu satu, breakfast. Satu lagi lunch. Kita memang tiga meal sehari, breakfast, lunch, dinner. Okay, so breakfast. Okay, satu lagi lunch. So lunch pun sama juga. Okay, lunch pun sama juga. Saya tak pelik bila saya dekat sekolah rendah ke dulu kan. Saya punya friend especially yang non-Muslim friend Kadang saya tengok tau, korang tak makan nasi je. Korang tak makan nasi, kena makan roti, makan telur, makan burger kan.
sebenarnya cukup. Sebab masa tu saya punya persepsi, kau ni makan ni cukup tak cukup ni, kan? Cukup tak cukup, kan? So sebenarnya frozen food ni, kita dengan frozen food ni kita boleh menyediakan portion yang just nice tau sebenarnya. Just nice. Kita memang orang kita kan, kita kalau boleh lunch tu heavy lah, kalau boleh nak nasi penuh tu pinggan lah, ayam lah, kari lah, masak lemak lah, sup lah kan. Tapi sebenarnya tak perlu pun sebenarnya. Sebab kalau kita nak continue perform lepas lunch tu, kita sepatutnya time lunch tu jangan makan banyak sangat. Kalau kita makan terlalu banyak time lunch tu, memang lepas tu memang mengantuk lah. Meeting ngantuk, solat pun ngantuk, kan? Saya fikir nak tidur je. Ni apa saya notice lah, saya observe. Sebenarnya frozen food ni punya portion just nice, kan? Kadang kita nak sediakan lunch tu anak kita, nasi yang ayam, kan? Kadang ayam apa, just ayam goreng ayam mas saja, kan? Just nice. Tu tak salad sikit, enough, kan? Just cukup alas perut, kan? Just cukup alas perut. Okay, so itu lunch. So frozen food ni, selain 3 main meal ni, sebenarnya frozen food ni pun boleh bantu untuk menjadikan bekalan makanan. Point saya sekarang ni, makan. Nak makan, nak perform kena makan, nak perform kena tenaga. Sebab so far tak ada lagi booster yang boleh generate tenaga melainkan makanan. Sebab makanan ni banyak zat khasiat yang mana badan kita ni perlu, kan? Puasa pun sebenarnya sebab tu kita kena sahur puasa. Sebab sahur tu kita makan supaya kita boleh sustain sampai berbuka. Lepas tu siapa tak sahur memang penat. Lepas tu kita disuruh sahur. Sebab sungguhnya hidup ni memang Allah tu maha mengetahui, Allah tu maha bijaksana. Dia tahu, kan, kita kalau tak makan tengah hari, tak makan petang, mungkin lapar. So sebab tu kita disarankan bersahur. So bersahur, percaya tak, sahur kita boleh tahan satu hari. Kalau kita tak sahur memang susah, memang lembik lah. Okay. So jadi bekalan makanan. So boleh jadikan snack, kan? Sekarang pun macam-macam jenis snack frozen ada, kan? Yang mana saya percayalah banyak lah. Too much many. Okay. So tu 3 poin saya pada petang ni. First, dia boleh sediakan sarapan untuk mudahkan anak-anak dan family, anak-anak ke pasangan kita untuk mulakan hari dengan tenaga sebagai lunch, supaya dia boleh boost tenaga. Okay, dia boleh boost tenaga dan tidak terlalu mengantuk, sebab dia tidak mengambil makanan terlalu heavy. Sebab frozen food ni portionnya just nice. Okay, dan yang ketiga sebagai bekalan makanan. Tak kira waktu. Sebab tu saya punya target dengan varian pop cheese ni, saya punya harapan, impian saya boleh bantu mereka untuk makan pada bila-bila masa je. Bila rasa lapar. Okey, sebab saya punya produk ni bukan makanan ringan. Saya punya produk ni memang ada ayam. Ada ayam tu. Dia protein lah. It's a protein snack. Boleh consider macam snack jugalah. Okey, itu 3 poin saya. So masa depan kita ni bergantung pada performance dia setiap hari. Kalau dia perform, dia faham pada belajar, dia boleh jawab exam, dia boleh buat kerja rumah, dia boleh ulang balik apa yang cikgu ajar, kan? Dan cikgu pun happy. Bila cikgu happy, lagi senang masa depan anak tu. Sebab sebab kebekatan dalam kelas, kebekatan dengan cikgu, okay, kebekatan dalam solat, sebab dia tak terlalu lapar, dia boleh khusyuk. Faham tak? Semua berkaitan pada makanan. Okay, alright. So itu saja poin saya pada petang ni. So saya juga nak beritahu yang saya ada Telegram. Okay, saya ada buat Telegram, yang mana dalam ni saya share banyak tips-tips pasal frozen food yang akan buat korang rasa wow lah. Okay, to be honest, saya cakap korang akan rasa wow. Sebab saya pun banyak benda saya belajar dan saya nak share, kan? Just join lah, kan? Join group saya ni dan belajar something yang mungkin berfaedah dan mungkin boleh share kepada mereka-mereka yang lain. Okay, sebentar, mana pula ni kot. Okay, so siapa yang teringin mencuba Pop Cheese Indonesia ataupun ingin mencuba durian crepe, okay, saya sekarang ni tengah cuba promote durian crepe juga. Durian crepe pun ada part of frozen food. Okay, sebab saya pun minat durian. So siapa yang minat makan durian dan teringin makan frozen food, durian crepe, santai-santai kat rumah bersama orang tersayang pun boleh, tak ada masalah.
kan, boleh je PM saya untuk dapatkan lebih details. Okay, so itu saja untuk saya. Maafkan saya kalau salah silap. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So stay safe semua. Bye bye.